Okay, Assalamualaikum para pelajar. So, ini adalah siri 3 di mana kita akan sambung teknik menjawab kertas 2 pada tajuk tingkatan 5 iaitu bermula pada tajuk gelombang. Okey pelajar. Okey, kita pergi pada gelombang. Okey. Okey. Di dalam tajuk gelombang perlu ditekankan perbezaan gelombang membujur, melintang, panjang gelombang dan kesannya iaitu kesan panjang. Okey, dalam soalan ini, kita tengok kenapakah stesen pemancar menggunakan permukaan melengkung untuk menerima pancaran. Lukiskan bentuk gelombang. Okey, dalam gelombang kita kena tahu dia ada titik fokus. Apa fungsi titik fokus tersebut? Sebelum kita nak tahu titik fokus, kita kena tahu apa sahaja gelombang yang datang itu adalah muka gelombang. Gelombang tu datang satu demi satu, muka gelombang Kemudian, dia akan pergi kepada pemantul melengkung. Kemudian, semua gelombang tersebut akan ditumpukan pada satu titik yang kita namakan pada titik fokus. Itu dia. Itu dia. Maka, pada titik fokus itulah lebih banyak gelombang diterima. Itu sebabnya kita perlu ada titik fokus agar kalau soalan tanya apakah fungsi titik fokus, fungsi dia adalah lebih banyak gelombang yang diterima. Lepas tu dia akan ditanya, di manakah letaknya penerima? Penerima, alat penerima tersebut mestilah diletakkan di titik fokus. Dalam bab kemagnetan, pelajar kena tahu, ini teknik menjawab ni saya nak tumpukan pada kesilapan-kesilapan pelajar. Sebagai pengalaman saya sebagai cikgu, saya melihat beberapa kesilapan pelajar, iaitu apakah maksud medan magnet, dia dapat menentukan faktor yang melibatkan kekuatan medan magnet, medan lastik. Ingat, medan lastik gabungan dua medan magnet. Dia akan hasilkan daya paduan. Ini biasa student cakap medan lastik. Tak perlu, dia tertinggal daya paduan tersebut. Bezakan Fleming kiri dan kanan. Ingat, Fleming kiri ada bateri, Fleming kanan tak ada bateri. Dan flux magnet. Dan juga satu transform. Dalam contoh soalan ini, kalau kita tengok gambar rajah ni, tentukan arah arus. Ingat, arus mestilah bergerak daripada positif ke negatif. Itu dia. Dia bergerak daripada positif ke negatif. Kemudian, tentukan arah jarum kompas. Maka menggunakan hukum genggaman tangan kanan, kita boleh menentukan arah jarum kompas. Alright. Daripada gambar rajah tadi, bagaimana untuk menyongsangkan arah jarum kompas tadi yang ke bawah dia naik ke atas dalam arah yang bertentangan. Ingat, menyongsangkan arah jarum kompas. Maka kita kena menyongsangkan arah arus. Kesilapan pelajar, dia tulis seperti ini. Dia cakap terbalikkan bateri. Salah, terbalikkan bateri tidak menyongsangkan arah arus. Salah tu penggunaan terbalik bateri, salah. Pelajar ingat, kita jangan menggunakan ayat-ayat biasa. Kita kena gunakan ayat fizik yang di mana kita semua boleh tahu dia punya jawapan tu adalah tepat. Alright. Yang ini kita tengok medan lastik. Mari kita tengok contoh rajah di atas. Bagaimana kita menentukan rod karbon bergerak. Ingat, rod karbon bergerak kita kena menentukan kedudukan mata kita. Kita kena tahu iaitu arus mestilah daripada positif ke negatif. Labelkan arus dahulu, kemudian kita letak mata kita. Ni, rod karbon ni mestilah selari dengan mata kita. Maka bila kita dapat tahu kita punya rod karbon tu selari dengan mata kita, barulah kita boleh tentukan arah dia ni bergerak. Bagaimana kita nak tahu arah dia bergerak? Maka kita gunakan hukum tangan kanan, hukum tangan kiri Fleming. Hukum tangan kiri Fleming kita lukis. Mesti lukis macam ni. Ingat, di bahagian sini dia adalah lebih banyak medan magnet. Sebab apa lebih banyak medan magnet? Medan magnet yang lebih banyak itu akan menolak wayar tersebut keluar ke arah kanan. Nampak tu? Kena lukiskan. Pelajar kena lukiskan daripada sini ke luar sini. Jangan lukis daripada sini.
Lukis daripada wayar ni sampai ke sini. Nak menunjukkan wayar itu bergerak. Kesilapan pelajar, dia buat label sini sama dengan label sini. Tak boleh. Label sini mesti lebih banyak daripada sini. Agar yang banyak ini akan menolak wayar ini keluar. Okey, pelajar. Nah, itulah ciri-ciri yang perlu ada dalam teknik menjawab kita. Kita nampak seperti mudah nak lukis. Tetapi kita sendiri yang mengambil mudah. Okey, jangan ambil mudah dengan cara teknik menjawab kita. Okey, kita akan sambung untuk siri keempat, iaitu kita pergi kepada tajuk, bukan tajuk, iaitu teknik menjawab bahagian B dan bahagian C, iaitu bahagian modifikasi dan juga bahagian memilih pilihan. Okey, sekian, terima kasih.